Saya nak cerita satu kisah penutup lah ni ya. Kisah ni daripada riwayat yang sahih. Kalau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah ni ada daripada hadis Nabi SAW. Ambil iktibar tentang kisah ni, tentang 3 orang pemuda yang dia terperangkap dalam gua. Pernah dengar cerita ni kan? Hujan lebat, cuaca teruk, diorang pun berlindung dalam satu gua. Tiba-tiba tengah berlindung, 3 orang pemuda ni jatuh batu yang besar tutup pintu gua. Jadi diorang cuba tolak, memang tak ada, tak mampu dengan kudrat manusia nak tolak pintu gua ni. Lalu mereka pun berfikir macam mana nak buat, doa minta supaya dapat keluar. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Masya Allah, bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Ini ilmu yang mahal ibu-ibu sekalian, ilmu yang mahal nak dikongsikan. Sebab kita akan ambil ibrah supaya balik tak kosong pada malam ni. Orang yang pertama berdoa, Ya Allah, aku ada ibu dan ayah yang mana aku jaga kebajikannya, aku taat kepadanya, sehinggakan satu hari aku diuji. Aku juga ada seorang isteri dan ada anak kecil. Suatu hari aku diuji, Ya Allah, aku balik lewat malam. Kalau sebelum ini aku dan anak-anak isteri tak akan makan selagi mana ibu dan ayah makan. Tapi satu hari aku balik lewat malam, bila balik tengok ibu dan ayah dah tertidur, dah lelap. Lalu anakku yang sedang kelaparan dan isteriku kelaparan, aku tetap tak beri mereka makan. Anak menangis nak minta makan, tapi aku pujuk sampailah mereka tertidur. Sebab apa? Aku menunggu ibu dan ayahku bangun tanpa aku mengganggu tidur, agar mereka terlebih dahulu yang makan, barulah aku yang lapar, isteri dan anak-anak makan. Sampai tahap tu ibu-ibu sekalian, nak kata betapa dahsyatnya dia mengutamakan ibu dan ayah. Kita mungkin terbaliklah kan. Terbalik, dah lapar makanlah. Tu mak ada tu, untuk mak tu kita tinggallah yang lebihan. Kita tak sanggup nak nahan lapar, dah lapar makanlah. Tetapi ini anak ni, walaupun dia lapar macam mana, dia tetap mengutamakan, biarlah mak ayah yang makan dulu. Allahu Akbar. Sekiranya amal solatku itu Ya Allah diterima olehmu Ya Allah, keadaan umpama itu tu yang tadi itu diterima olehmu Ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ni. Lalu batu tu bergerak sedikit. Masya Allah. Kemudian lelaki kedua pula berdoa, Ya Allah, aku mencintai wanita ini. Kemudian pada satu hari, pendek cerita, wanita ni sekian-sekian memerlukan duit sekian, dan aku sangat berkehendakkan dia. Sampai ketika dia telah pun berada di dalam kekuasaanku. Maksudnya dia dah boleh berzina dah kalau dia nak berzina. Namun ketika itu aku teringat tentang ancamanmu Ya Allah, maka dalam keadaan aku mampu untuk melakukan, dan dia sudah pun rela untuk menyerahkan dirinya, aku ingat lalu aku meninggalkan seketika. Maksud meninggalkan terus, waktu tu juga tinggalkan terus, kerana takutnya kepada ancamanmu Ya Allah. Bukan senang orang muda bergelora nafsu dengan orang yang dicintai pula, kemudian ada peluang, tiba-tiba ingat ancaman Allah. Allahu Akbar. Ini termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Seorang pemuda yang boleh mengawal hawa nafsunya. Masya Allah. Kemudian sekiranya engkau terimalah amal solehku itu Ya Allah, maka bukalah pintu gua ni. Lalu terbuka lagi sikit, tetapi tak muat lagi nak keluar, tak muat lagi. Orang ketiga lalu berdoa, Ya Allah, dahulunya aku ada pekerja yang bekerja denganku, tetapi kerana satu hari pekerja ini dia hilangkan diri, tanpa sempat dia mengambil upah. Aku belum sempat untuk bayar upah hasil daripada pekerjaannya, tetapi dia pun telah menghilangkan dirinya. Lalu daripada duit upah tersebut aku tak sentuh, tak guna, lalu aku kembangkannya. Sampailah kembang tu sampai ada beratus macam tu lah ekor biri-biri, berkembang harta begitu banyak daripada hasil duit upah tu tadi. Kemudian satu hari pekerja ini datang bertemu dengan aku menuntut upah tu. Lalu bila dia tanya, aku minta upah yang aku tak ambil dulu daripadamu. Lalu aku pun menunjukkan betapa banyaknya upah. Itulah upah yang engkau. Kemudian lelaki ni tanya, benarkah ini semua upah? Ya, upahmu dulu telah aku kembangkan, maka ambillah semua binatang-binatang ternak ini, sehingga tidak ada seekor pun yang tersisa. Allahu Akbar. Hebat ni. Kalau kita orang minta bagi upah yang tu dululah. Kalau 300 lah.
Tapi sebab 300 tu, contoh 300, dia telah kembangkan sampai beranak pinak. Dia kata aku telah berikan kepadanya semua. Kalau engkau terima itu sebagai satu sedekah. Padahal berapa lama dia nak kembang biak tu, masa, tenaga, duit yang dia keluarkan. Tanpa ambil sekor pun semua dibawa balik. Yang terima pun lugu juga kan. Tak adalah nak tinggal ke berapa ekor. Tak ada, bawa balik semua. Sekiranya sedekah itu ya Allah engkau terima ya Allah, maka bukalah pintu gua ni. Akhirnya terbuka luaslah pintu gua tersebut, Masya Allah. Maka mereka pun boleh pulang ke tempat masing-masing. Nak sebutnya sedekah antaranya amalan yang boleh menghalang daripada musibah, yang membuka jalan kesukaran dan sebagainya, Masya Allah. Dan sedekah seumpama ini, apapun bentuk sedekah kita, insya Allah mendatangkan redha Allah dan kita boleh bertawassul. Mana-mana amalan yang kita rasa sangat susah. Contoh, saya pernah guru saya sebut macam ni. Saya tanya, Ustaz, macam mana saya ni kan, saya nak kuatkan tubuh badan saya, nak berceramah sana sini. Ustaz, kadang saya risau anak saya, Ustaz. Anak saya ditinggalkan. Ni orang tanya anak 7 orang, mana Ustazah datang dengan suami. Ada orang marah saya, Ustazah abaikan anak-anak, siang budak-budak tu sibuk ceramah. Ada juga orang kata pada saya, Ustazah duk sibuk nak baikkan orang, anak-anak dah baik kan. Ada yang cakap pada saya, Ustazah duk sibuk nak didik orang, anak tak didik. Ustazah keluar pergi ceramah sana sini, kalau esok anak buat perangai Ustazah malu. Ada ramai, banyak jugalah kata-kata yang sinis, yang peli dan sebagainya. Saya tahu. Saya kata subhanallah, saya serahkan urusan anak ni kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan anakku ini kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Engkaulah yang melihat keadaan hamba-Mu. Tapi antara guru saya kata, Ustazah, kalau nak ceramah, nak mengajar, Ustazah doa, munajat sekejap dengan Allah. Sebelum naik ke pentas ceramah tu, munajat sekejap, bercakap sekejap dengan Allah. Bercakap betul-betul. Sebut, ya Allah, sekiranya Engkau terimalah kerja dakwah yang aku buat ini. Aku keluar tinggalkan anak, kadang tinggalkan suami dan sebagainya. Penat lelah kerja dakwah ni, kalaulah Engkau pandang ya Allah, maka peliharalah anak-anakku ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rizkiku, contoh. Berilah kesihatan kepadaku ya Allah. Hindarkanlah aku daripada penyakit-penyakit. Jauhlah daripada kedengkian manusia. Saya tanya, Ustaz, takut kadang-kadang diuji dengan penyakit-penyakit itulah kan. Hantaran-hantaran manusia yang ada kedengkian dan sebagainya. Ustazah jadikan munajat pada Allah itu dan bertawassullah. Katalah, ya Allah, sekiranya Engkau terima ya Allah amal soleh ni ya Allah, maka jadikanlah anak-anakku ya Allah anak yang soleh-solehah. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan Allah akan temukan anak kita dengan guru-guru yang baik. Allah temukan anak kita dengan kawan-kawan yang baik. Kita kena cari satu amal soleh yang mana kita rasa sangat berat kita buat. Ya Allah, kalaulah kesabaranku terhadap suamiku ni ya Allah, sabar benar kita. Ya Allah, kalaulah kesabaranku terhadap isteriku ni ya Allah, Engkau terima sebagai satu amal soleh ya Allah. Jadikanlah anak-anakku. Kita doa, kita minta apa yang kita nak minta, Masya Allah, supaya kita dapat istiqamah dengan amalan tersebut, insya Allah. Tapi mesti kena ada satu ruang, satu situasi yang kita munajat, bercakap betul-betul dengan Allah. Bukan dengan lidah tapi dengan hati. Betul-betul minta sekejap dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Masa pun dah lebih daripada 10.30. Masya-Allah, dah dekat pukul 11 ibu-ibu sekalian. Dah hampir pukul 11 malam. Saya mohon maaf salah dan silap dalam penyampaian saya. Kalau salah, sila tegur. Saya selalu ditegur oleh guru-guru, oleh para ustaz bila saya salah. Saya sangat terbuka hati. Saya tak nak dalam kejahilan, dalam kesilapan. Sebab saya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan saya nak sebut kepada para muslimat khususnya, saya sayang, saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasih sayang ini benar-benar kerana Allah, lalu kita tergolong di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitu mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Para muslimat sekalian, jaga solat kita, jaga akhlak kita, jaga aurat kita ibu-ibu sekalian. Seluruh tubuh wajib ditutup kecuali muka dan tapak tangan. Termasuklah kaki juga, termasuk aurat kita yang perlu kita jaga. Janganlah pakai pakaian ketat, janganlah pakai pakaian sendat, janganlah pakai pakaian yang jarang, subhanallah. Dan doakanlah kepada mereka yang belum tutup aurat, jangan mencela mereka.
Jangan kita menghina mereka, sebab kita tak tahu bagaimana perakhiran hidup kita. Kita juga tak tahu bagaimana perakhiran hidup mereka. Mungkin mereka lebih baik daripada kita. Yang paling baik kita doakan saja pada wanita, sebab kita nak masuk syurga semua sama-sama beramai-ramai. Nampak je wanita dedak aurat, ya Allah berilah hidayah kepadanya. Mudahkanlah ya Allah untuk dia tutup aurat. Berilah taufik kekuatan untuk mengikut hidayah-Mu ya Allah. Semoga kita semua menjadi wanita yang solehah, perhiasan terindah syurga, dan juga bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dengan apa ujian yang datang, sebab kesabaran itu adalah syurga Allah ganjarannya. Kepada para muslimin sekalian, para lelaki sekalian, mudah-mudahan kalian menjadi suami yang soleh, melindungi ahli keluarga daripada api neraka Allah. Kalian menjadi suami yang soleh yang memimpin ahli keluarga ke syurga Allah. Kalian menjadi seorang lelaki yang terikat hatinya dengan masjid 5 waktu kali sehari, solat berjemaah di masjid, agar kalian tergolong di kalangan 7 golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, 7 golongan yang mendapat naungan di hari akhirat kelak, iaitu lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk mendapat syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.